fi zuhdi. Al-faslu salis. Jadi cerita tadi ni makna kita nak kena didik hati kita, kita nak tingkatkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ni macam mana? Takut ni sampai mengalir air mata bila baca Al-Quran, rasa takut Allah Taala baca ayat azab. Bila berdiri semayang kita rasa macam kita duduk diri depan Allah Ta'ala besok di hari Yaumul Hisab, di hari penghisaban. Waktu Allah Akbar kita semayang tu berasa macam waktu lah ni tengah duduk hisab depan Allah Ta'ala, duduk timbang baik buruk kita. Agak-agak macam mana keadaan kita waktu tu? Takut tak mana? Takut lah. Dan sebagainya. Al-faslu salis fi zuhdi faslun fi al-faslu thalis fi zuhdi, fasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Apa benda yang dikatakan zuhud pula? Adapun zuhud itu maka iaitu martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Taala. Martabat tinggi zuhud ni. Dan menjauhkan daripada dunia, dia jauh daripada dunia. Orang yang macam ni orang yang zuhud dia lari ke dunia, tapi dunia mai kejap duduk dekat dengan dia. Dia buat tak tahu ya. Kadang-kadang orang ni dia ligan dunia, nak rapat dengan dunia, cari dunia, tapi dunia tak mau pun kat dia, lari jauh daripada dia. Dan menggemarkan kepada akhirat. Orang zuhud ni dia suka kepada akhirat. Apa tanda-tanda orang suka kepada hari akhirat? Dia sebut cerita-cerita dia keluar pada mulut dia, cerita tentang akhirat. Mana cerita tentang yang esok dia nak pergi ke akhirat je lah. Cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal alam barzah, cerita pasal dosa, pahala, benda-benda yang akhirat lah. Benda-benda yang berkaitan dengan akhirat. Dia banyak cerita. Orang dunia 24 jam dia cerita pasal dunia. Kan? Cerita pasal dunia, dia duduk bendang dia aje lah. Tak tahu apa lah tanya hari. Kan? Motong getah dia. Kan? Dia duk bawa tak kira lah apa pun tak kira. Dia tak fikir pasal. Cuma kadang-kadang ada orang yang seimbang, ada yang tak seimbang, ada yang lebih dunia, yang kurang akhirat dan sebagainya lah. Jadi kita tengok diri kita duk tahu mana. Pakat-pakat masing-masing duk muhasabah sendirilah. Kan? Tepuk dada, tanya iman. Kan? Dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, kasih kepada orang yang zahid, orang yang zuhud, dan dikasihi oleh sekalian manusia pun suka sayang kat dia. Pasal orang yang zuhud ni dia takkan minta, ciri-ciri dia takkan minta kepada orang lain, dia hanya minta kepada Allah Ta'ala. Jadi bila orang ni tak minta kat mereka, dia bersyok lah. Tak, cuba kita duk minta ke orang. Hari ni kita minta kat dia ni, esok kita minta kat dia ni, lama-lama ni orang tu nampak kita lari dulu ke. Pasal tahu dah dia ni nak minta kat aku. Tu manusia. Tapi kalau zuhud, dia tak kisah, dia tak mau minta ke orang, dia tak meminta. Dia hanya minta pada Allah Ta'ala. Dia berusaha dengan tangan perlu dia sendiri dan tak mahakkan manusia. Jadi manusia akan dekat dengan dia. Pasal manusia tahu dah, kata dia ni tu bukan dia minta apa. Tapi kadang-kadang manusia pula bukan takat tu, bagi pula dekat dia. Bagi dia tak mau, tu tolak. Dan sebagainya. Dan sekalian manusia seperti kata, dan dikasihi oleh sekalian manusia seperti sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibn Majah wa Tabarani wal Hakim wal Baihaqi. Zuhud engkau di dalam dunia, yakni benci olehmu akan dunia. Nescaya kasih Allah Ta'ala akan dikau, benci akan dunia. Tu kena tengoklah benci tu benci macam mana. Benci dunia kalau untuk dunia. Benci dunia kalau kita duduk dalam dunia, buat benda dunia untuk dunia. Baik, dia orang yang zuhud ni, dunia dijadikan ladang untuk dia pergi mengutip hasil di akhirat nanti.
Jadi tak kisah kita dengar orang dulu yang soleh, yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia berusaha menega, buat ladang, buat ni, kaya-kaya. Dia tak kisah pun dengan kaya-kaya dia. Dia boleh bagi semua apa yang ada, tak kisah pun dia tak ada apa. Ui, hebat gitu. Kan baru ni ada jutawan, apa nama pengasas bank Ar-Rajhi kah? Rajhi Bank. Kaya. Orang kaya, dia kaya dan dia pernah sedekah, dia pernah infak semua harta dia. Dia miskin balik. Dia tu miskin. Dosa kaya balik pula. Allah Ta'ala nak bagi. Kadang-kadang ni kita macam tu, kita kata kita nak dunia lari pada kita. Kadang-kadang kita tak mau dunia, waktu tu dunia mai kat kita. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, maknanya zuhud engkau tangan manusia, maksudnya tak kisah pun ada kat tangan orang, tak kisah. Kadang-kadang kita hasad dengki kat tangan apa yang ada tangan orang, kita pun nak juga macam dia nak, ataupun nak lebih daripada dia, ataupun kita nak tak mau bagi ada kat dia, kita buat usaha macam-macam sampai dia hilang apa yang ada kat dia. Yakni jangan engkau hirau akan sesuatu yang ada pada seorang. Dia tak kisah ada orang tu ada apa. Kita kadang-kadang ni kisah sangat dekat orang yang ada sesuatu. Dia ada kereta mewah no. Dia ada tanah banyak. Isyok kalau boleh lagu tu kita pun. Macam-macam kita duk heran apa yang ada di tangan manusia. Sekurang-kurangnya lah. Taklah jadi salah pun, tapi lagu tu lah cerita dia. Semalam saya cerita pasal tafsir An-Naml di Raudatus Salihin. Menarik cerita Nabi Sulaiman alaihi salam apabila semut tu dia buat announcement dekat semut-semut tentera dia. Ratu semut bagi announcement, bagi kita kata pengumuman, semua masuk dalam sarang supaya hampa tak dipijak oleh Sulaiman. Cerita menarik tapi saya tak mau cerita panjang. Kalau nak cerita, tuan boleh tengok di pada channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Macam iklan. Tengok di dalam YouTube. Boleh. Sekejap lagi saya bubuh dalam grup cerita Nabi Sulaiman. Menarik, seronok baca. Cerita pasal Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala kurniakan apa dia nanti akan sampai Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ke depan ni cerita pasal burung hudhud. Minggu depan insya-Allah kita bertafsir di sana lah. Baik, dan dia tak kisah ke orang, aku alhamdulillah, ada ke orang pun alhamdulillah, rezeki dia. Kadang kita tak boleh tengok orang senang. Sebab setiap satu nikmat tu akan ada orang yang akan menghasadnya, akan mendengkinya. Itu bahaya sifat hasad dengki, sifat hasad. Sebab tu sifat hasad termasuk dalam 10 sifat yang tercela yang utama lah, kita baca dah itu. Dan sabda Nabi SAW, "Idza arada Allah bi'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa basarahu bi'uyubi nafsihi." Rawahu Dailami fi musnadih. Apabila mengkehendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebajikan, nescaya membencikan ia akan dia dalam dunia. Maksudnya bila Allah Ta'ala nak seseorang itu kebaikan untuk dia, maka Allah Ta'ala bagi dia tak suka dunia. Bukanlah maknanya tak suka dunia ni nak pergi ke akhirat cepat-cepat. Tak, maknanya dia tak mau nak bergelumang dengan keduniaan yang menyebabkan dia lupa pada Allah, lupa pada akhirat. Dan kebajikan apa nama tadi sebut. Antara yang Allah Ta'ala ayat yang Nabi sebut, bila Allah Ta'ala nak mengkehendaki seseorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kefahaman tentang agama. Orang yang zuhud ialah orang yang faham tentang agama. Apa dia? May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Hadis sahih. Siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kepada dia kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kefahaman yang mendalam kepada agama. Jadi macam mana nak faham, nak jadi orang yang faqih agama, maka dia sentiasa belajar dan belajar. Sentiasa dia tamakkan ilmu pengetahuan supaya dia menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan dia boleh mengamalkan ilmunya. Panjang juga ni, kena berhenti lah. Kalau zuhud ni panjang.
Dan menggemarkan akan dia dalam akhirat dan melihatkan ia akan aib dirinya. Satu, orang yang Allah Ta'ala kebaikan, nak kebaikan untuk dia. Yang pertama, dia zuhud dengan dunia. Dia tak kisah dengan dunia. Senang kita bagi mudah. Satu, tak kisah dengan dunia. Yang kedua, dia gemar akhirat. Dia nak sembang pun sembang pasal akhirat. Kita katalah, sembanglah lagu mana kat dia, dia akan kait dengan apa yang dia cakap dengan akhirat. Apa pun dia akan cakap dengan akhirat. Dia akan pergi ke sana. Orang kita lagu tu lah. Orang kita ada apa pun dia akan kaitkan dengan benda-benda yang tak tahu halal. Kan? Benda-benda yang dia minat. Dia akan kaitkan sesuatu perkara dengan sesuatu yang dia suka. Walaupun nampak gaya macam tak ada kait, tapi dia boleh kona habis buat tu. Baik, Jara. Contohnya apa? Tak payah bagi contoh lah. Bagi contoh sendiri masing-masing. Baik. Jadi yang ketiga, dan yang ketiga tu yang kedua. Yang ketiga, dia selalu nampak aib diri dia, salah diri dia, cacat amalan dia, cacat ini, tak baik aku yang ni, hak ni. Dia sentiasa duk koreksi diri dia, dan sentiasa dia duk rasa diri dia tak baik, dan dia nak cuba untuk melakukan kebaikan lebih baik lagi. Dia suruh jumpa. Jadi dia bila duk sibuk dengan aib diri dia, dan tengok dia yang macam-macam yang hak tak sempurna, yang tak elok lagi, dia nak perbaiki, maka dia tak kisah dah dengan aib orang, tak kisah dah nak salah orang ni, salah orang tu, salah orang ni, tengok orang ni lagu tu, sengok orang ni, dia tak kisah dah, letak pergi kat apa yang aku ni pun tak selesai lagi ni. Macam tu contoh dia. Nak jadi macam mana tu, kita duk kisahkan diri kita ya. Aku pun tak sempurna lagi. Tapi itu dari sudut kita kata hakikat ataupun tasawufnya macam tu lah. Tapi kita tak boleh juga. Dia kena seimbang, dia kena timbang bagi elok. Bila masa bila kita nak gunakan apa, hadis contohnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, dia kena cegah, ubah dengan tangannya. Itu kena jaga. Tak boleh jaga lah. Itu ada masalah kita kena timbang. Ini ceritanya dengan diri kita macam ni. Tapi bila kita berinteraksi dengan syariat Allah SWT, kita tengok pula dalil-dalil yang berkaitan. Contohnya kita sebut tadi ni, bila nampak kemungkaran, dia kena cegah dengan tangan ataupun dengan kuasa, ataupun dia dengan lidah, dia beri nasihat, dia tegur, ataupun tak boleh paling kurang dengan hatinya. Dengan hatinya. Lagu mana pula, itu ada huraiannya lah. Jadi kita cerita ringkas macam tu sajalah untuk malam ni. Jadi kita nak kena tengok juga. Jadi kena nak cerdik. Jadi bila kita baca, kita tengok, kita akan, jadi dia akan sampai kepada kefahaman yang sebenar. Kadang-kadang kita baca, kita dengar, kadang-kadang waktu ni kita tak faham, tapi bila kita gunakan pemikiran kita untuk kita faham, kita renung pula dalam diri, kita akan nampak sebenarnya apa yang dikehendaki oleh agama kita. Jadi orang beruntung seseorang yang dia boleh faham terhadap agamanya. Wallahu alam. Takkan itu sajalah untuk malam ini, sampai situ. Dan sabda Nabi SAW itu kita taruh pada minggu depan. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.